Okey, hai dan Assalamualaikum. Nama saya Nik Muhammad Azimi bin Azman dan nombor pendaftaran 04 DUB 22F1025. Okey, hari ini saya akan membentangkan berkenaan dengan topik 3 berkenaan dengan pitch roof. Pengenalan pitch roof. Menurut Bert Believer, pada tahun 2007, bumbung merupakan elemen bagi sesebuah bangunan yang berada di atas kali dan ianya adalah merupakan salah satu keperluan asas yang penting bagi setiap manusia. Fungsi bumbung yang dapat membantu melindungi manusia daripada hujan, angin, sejuk, salji dan panas adalah satu binaan yang sangat penting untuk manusia. Selain itu, bumbung juga mempunyai peranan lain iaitu dapat memindahkan beban dan menyediakan kestabilan serta memuaskan dari segi aspek estetik. Pembinaan bumbung juga dibina dengan memenuhi dari segi keperluan, misalnya dari segi kekuatan, ketahan lasak, kerintangan cuaca, daya ketahanan yang tinggi, sifat penebat haba dan rupa bentuk bangunan itu sendiri. Bumbung terdiri daripada dua jenis iaitu bentuk rata dan bentuk curam. Bahan yang digunakan untuk membuat bumbung boleh diperbuat daripada kayu, konkrit dan keluli. Selain itu, pembinaan bumbung adalah sebagai satu penyokong beban mati struktur bumbung, kemasan dalam dan perlindungan untuk beban mati atau hidup tanpa mengalami sebarang lenturan berlebihan yang boleh menyebabkan perubahan bentuk bumbung tersebut. Kebiasaannya, jenis bahan yang digunakan, cara pemasangan serta pembinaan bumbung mempengaruhi kekuatan sesebuah binaan bumbung. Keperluan pitch roof. Antara keperluan menggunakan bumbung curam adalah kerja pemeriksaan dan penyelenggaraan yang diperlukan berada pada tahap optimum. Apabila menggunakan bumbung jenis ini, penggunaan tidak perlu risau terhadap kekerapan kerja pembaikian dan penyelenggaraan berbanding jenis bumbung yang lain. Kecerunan bumbung ini juga menjadi salah satu faktor tersebut. Ini kerana kecerunan jenis bumbung ini mempunyai mengalirkan air hujan dengan baik. Jenis-jenis pitch roof menurut R.E. Owen, pembinaan bumbung jenis curam mempunyai beberapa jenisnya yang terdiri antaranya adalah seperti berikut: bumbung tempelaya, gable roof, bumbung limas, hip roof, bumbung pisang sesikat, lintel roof, bumbung ganding, couple roof, bumbung simpai, collar roof, bumbung gambit, gamber roof. 1. Bumbung tempelaya, gable roof. Raja 2.1 seperti di atas. Bumbung tempelaya menurut Broadtrack pada tahun 2007. Bumbung tempelaya merupakan bentuk bumbung yang curam, paling sederhana dan mempunyai dua jajaran satah yang condong dari bumbung. Kenyataan ini juga disokong oleh Liu dan Kuang pada tahun 2012 yang menyatakan bumbung jenis ini akan membentuk tebing layar apabila dua cerum bertembung di bahagian tengah. Penggunaan bumbung jenis ini juga lebih senang dan lebih ekonomik dan sesuai untuk digunakan untuk semua jenis struktur. Pelbagai jenis bahan yang digunakan untuk bumbung tebing layar antaranya adalah terracotta, cuping konkrit dan juga logam. Nombor 2, bumbung limas, hip roof. Raja 2.2. Bumbung limas, sekiranya cerun bumbung berada di semua empat sisi yang bergerak ke arah tengah bumbung dan membentuk rabung, ianya dikenali sebagai bumbung limas. Broadtrack pada tahun 2007. Bumbung jenis ini adalah lebih kompleks pembinaannya jika dibandingkan dengan bumbung tebing layar. Ini disebabkan sistem pembinaan kasau dan kekuda yang agak rumit dan kompleks. Walau bagaimanapun, bumbung jenis ini sesuai untuk semua jenis bentuk pelan. Selain itu, kedudukan kasau hip yang berada di sudut luar bangunan dan naik bertemu dengan rabung menjadikan permukaan bumbung ini terlihat padat, kata Liu dan Kuang pada tahun 2012. Nombor 3, bumbung pisang sesikat, lintel roof. Raja di atas, Raja 2.3. Bumbung pisang sesikat, bumbung terdiri daripada satu cerun sahaja berbanding bumbung yang curam yang lain.
Kasau bumbung ini dipasang pada plat dinding, kerasuk atau tiang yang berada di bahagian luar dan seterusnya. Kasau bumbung ini akan dianjurkan keluar. Bumbung jenis ini biasanya dianggap sebagai satu alternatif yang murah untuk melindungi struktur. Kasau biasanya diletakkan pada dinding dengan kecondongan 30 darjah dan kesesuaian maksimum bagi panjang bumbung ini adalah 2.5 meter. Selain itu, bumbung pisang sesikat merupakan satu struktur yang boleh berdiri dengan bebas dan pembinaannya melibatkan pembinaan dinding bangunan di mana satu sisi dinding akan lebih tinggi berbanding sisi dinding yang bertentangan. Nombor 4, bumbung ganding, copper roof. Raja 2.4, bumbung ganding atau dikenali sebagai bumbung pasangan merupakan bumbung yang paling mudah di antara bumbung curam. Bumbung ganding kebiasaannya dibina semasa tapak pembinaan. Konsep reka bentuk bagi bumbung ganding adalah di mana kasau biasa yang condong ke atas dari dinding bertentangan dan bertemu dengan bahagian rabung di tengah. Kasau yang bertindak di lengan yang disematkan di bahagian atas yang menyebabkan bumbung ini dipanggil bumbung ganding. Menurut Brutrup pada tahun 2007, bumbung ganding merupakan satu bentuk bingkai tinggi yang mudah reka bentuknya, yang terdiri daripada dua rasuk yang bersandar antara satu sama lain, dan kasau yang bersambung ke rasuk ikat T-beam akan membentuk segitiga. Nombor 5, bumbung gambit, gable roof. Raja 2.6, bumbung gambit. Manakala bumbung gambit bentuknya mempunyai dua sisi simetri yang setiap sisinya mempunyai dua cerun. Walau bagaimanapun, kecerunan antara dua sisi tersebut adalah berbeza, di mana salah satu cerun lebih curam dan satu lebih cetek. Kebiasaan bumbung ini memerlukan sedikit bahan berbanding bumbung yang lain, di mana memerlukan tambahan rasuk dan tiang. Tambahan lagi, bumbung jenis ini dikatakan mempunyai mampu menyediakan ruang penyimpanan yang lebih besar berbanding bumbung curam yang lain, dan disebabkan itu bumbung ini kebiasaannya lebih sesuai digunakan untuk gudang pembinaan, bangsal atau seakatan dengannya. Kenal pasti jenis kemasan bumbung. Umum mengetahui setiap proses pembinaan bumbung perlu melibatkan struktur bumbung. Struktur bumbung merupakan satu bingkai kerangka yang dibina pada bumbung yang hendak dibina. Penggunaan struktur bumbung adalah berbeza mengikut bentuk yang digunakan. Struktur bumbung yang biasanya digunakan adalah seperti berikut. Yang pertama, rabung atau perabung. Yang kedua, plat tembok. Yang ketiga, kasau. Yang keempat, kuda bumbung. Yang kelima, tupang. Yang keenam, penutup bumbung. Yang pertama, rabung atau perabung. Raja 2.7, rabung atau perabung. Pemasangan perabung adalah secara lurus merentangi kasau. Kedudukan perabung juga boleh dilihat berada di kedudukan atas sekali bahagian bumbung, di mana tempat pertemuan dua cerun. Tujuan perabung dibina adalah untuk menstatikkan kedudukan kasau di antara satu sama lain supaya tidak bergerak.